warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi hulkil hilmi wa haqiqna bi haqqaiqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berlimpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menganiakan kepada kita akan nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menganiakan kepada kita akan nikmat kesihatan dan kelapangan masa kita. Dapat sama-sama hari ini kita berkumpul dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini, yang mana kita dapat duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan dan difardukan ke atas kamu berpuasa, sama seperti mana yang telah kami fardukan ke atas umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang saya hormati Tuan Rumah Puan Junaidah, seterusnya para muslimat sekalian. Okay, saya ini kali pertama saya nak rumah orang. Ini saya banyak di surau dan masjid, di rumah orang, ada juga di satu rumah jemaah saya, tapi saya dah biasa dengan dia. Tiba-tiba Ustaz Zuki minta saya gantikan dia last minute pagi tadi, dan dia mohon kemaafan kerana tidak dapat hadir. Dia terpaksa bergegas ke Kelantan. Dia terpaksa bergegas ke Kelantan, jadi dia tidak dapat hadir. Dia minta saya gantikan. Baik, tajuk kita pada pagi ini adalah andai ini Ramadan yang terakhir. Okey. Kalau kita sebut tentang Ramadan ni, para sahabat Nabi SAW sebelum sahaja Ramadan, mereka dah buat persiapan 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, sahabat-sahabat ni, mereka ni dah buat persiapan. Hatta pernah diriwayatkan dalam satu kisah, yang mana setelah berakhirnya Ramadan, Sayyidina Umar ni tak berhenti menangis. Sayyidina Umar tak pernah berhenti menangis pada ketika itu. Apabila ditanya kepada dia kenapa dia menangis, dia menyebutkan bahawa sesungguhnya boleh jadi Ramadan akan datang, aku dah tak jumpa. Dia menangis kerana terkenangkan Ramadan yang baru sahaja berlalu pergi, dan dia takut Ramadan yang akan datang tak akan bertemu lagi. Ini sifat para sahabat Nabi. Kita kadang-kadang nak sampai ke tahap tu payah juga. Kerana apa? Iman kita turun dan naik. Tetapi berbaki daripada 10 yang terakhir ni,
dalam bulan Syakban ini, yang mana bakal masuk satu bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, yakni namanya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, surah yang saya bacakan sebentar tadi. Allah Subhanahu wa taala nak cerita kaitannya Ramadan ataupun puasa ni dengan orang yang bertakwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut la'allakum tattaqun? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tak sebut benda lain? Mudah-mudahan kamu menjadi orang Islam, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beriman. Tetapi Allah sebut mudah-mudahan kamu menjadi takwa. Kerana apa? Kerana signifikannya puasa ini dengan takwa. Kenapa kita perlu jadikan Ramadan kita ni untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang kita nak bincang pada hari ini. Sebab boleh jadi hari ini ada daripada kalangan kita sudah berumur. Ada yang 50 tahun ke atas, ada yang 60 tahun. Yang tadi saya pergi dekat masjid saya tadi, ada yang dekat 60 lebih, dekat 70. Okay. Nabi SAW ketika mana ditanyakan oleh sahabat-sahabat, waktu ketika mana mereka pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang umur umat-umat yang terdahulu, kerana mereka dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Panjang umur mereka ni. Umur Nabi Adam AS 930 tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Bahkan ada nabi-nabi yang lain 100 tahun lebih, dan ada yang kurang daripada 100 tahun. Tetapi nak ceritanya macam mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada nabi dan juga umat nabi yang terdahulu panjang jangka hayat mereka, yang mana mereka mampu beribadat dengan lebih lama kepada Allah Ta'ala. Tetapi tidak kepada umat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku 60-70. Kita hari ni masuk 60 nak jagalah. Sebab apa? Kata Nabi umur 60, umat aku 60-70. Jadi boleh jadi antara 60 ke 70 kita dah meninggal dunia. Tetapi hari ini asbab kerana kematian, bukan sebab umur. Ramai hari ini orang yang ketika mana muda sudah pun meninggal dunia. Semalam saya pergi ke hospital, ada satu orang panggil saya pergi hospital, pergi tengok satu orang dia. Okay. Tak tahu tiba-tiba 3 minggu lepas jatuh rupah, masuk hospital 3 minggu tak keluar lagi. Sampai hari ini tiba-tiba nak angkat tangan tak boleh, kadang-kadang jadi lupa. Doktor sahkan SLE, autoimmune. Okay, autoimmune. Yang mana dalam tubuh badan dia ni, sel-sel ni berlawan sendiri dengan badan, tubuh badan. Kadang-kadang jadi penyakit tu sampai tak boleh nak jangkau. Jadi apa? Esok tu kemudian boleh jadi benda lain pula. Umur masih muda, anak masih kecil. Asbab kenapa? Penyebab kepada benda tu semua bukan sebab umur. Tetapi Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita, umur umat aku ni 60-70. Jadi kalau hari inilah kita ni dah berumur 60 tahun, boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Jadi macam mana kita nak jadikan Ramadan itu betul-betul berkualiti pada diri kita, supaya setidak-tidaknya kita tidak jumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Inilah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Inilah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Yang pertama, apa yang perlu kita tahu? Apa yang ada dalam Ramadan? Yang tu kita perlu tahu dulu. Ramadan ni sebenarnya ada apa dalam dia? Yang pertama, kata para ulama, iaitu adanya pengampunan dosa. Dalam bulan Ramadan ni ada pengampunan dosa, yang mana Allah Subhanahu wa taala takkan bagi pada bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu wa taala tak bagi pada bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala tak bagi pada bulan Rabiul Awal, tetapi Allah jadikan bulan Ramadan bulan pengampunan dosa. Kita hari ni kita puasa, kita ni ada pahala. Bagi contoh saya bagi, kita pun bersahur. Kita sahur-sahur, kemudian lepas daripada sahur bunyi azan. Start bunyi azan tu pahala kita 100%. Betul? Pahala puasa kita 100%. Kemudian kita pun pergi solat subuh. Habis solat subuh, kita berzikir sekejap sampai pukul 8 pagi, kita solat duha 2 rakaat.
Habis solat dua rakaat, kemudian kita pun bersiap-siap nak pergi ke pasar. Nak beli sikit makan apa, bahan mentah kita nak masak berbuka puasa. Kita pun pergi beli. Takat ni 100% lagi, alhamdulillah. Pahala kita bahkan bertambah-tambah. Asbab kerana kita berzikir, kita baca Quran tak. Sampai saja dekat pasar, jumpa kawan kita. Kia, lama tak jumpa. Waktu jumpa Kia tu macam-macam cerita. Ni ada cerita tidak. Tadi dah 100%. Cerita tadi berkurang. Rupanya yang cerita tu adalah mengumpat. Kan? Yang cerita tu mengumpat dah berkurang dah sikit. Daripada 100 tadi pahala jadi 90. Balik sampai di rumah pula kan. Balik sampai di rumah penat sangat dia kata. Penat sangat tidur sampai lepas zuhur baru. Lamanya tidur kata. Kan tidur itu adalah ibadah. Ya, melebihkan tidur itu makruh. Jadi mengurangkan pahala. Jadi dalam kehidupan kita, dalam bulan Ramadan, Allah jadikan start saja daripada pagi, kita start bunyi azan tu 100 pahala kita. Tetapi boleh jadi waktu ketika mana kita berbuka, pahala kita tadi berkurangan. 90, ada yang 50, ada yang 10% sahaja pahalanya. Tetapi ada satu benda yang Allah tak kurang. Apa dia? Pengampunan dosa. Pengampunan dosa tak pernah berkurang dalam bulan Ramadan. Hatta setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa hamba-hamba dia. Allah tak pernah ni nak kurangkan pengampunan dosa. Setiap hari kita hidup dalam bulan Ramadan, kita berusaha buat amal soleh kepada Allah. Setiap hari itulah pengampunan dosa untuk kita. Sebab itu kata Nabi SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa yakni dengan mendirikan puasa itu, yang ini dengan berpuasa dalam bulan Ramadan, ataupun man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia keluar saja daripada Ramadan, semua dosa dia Allah ampun. Semua Allah ampun. Baik kita dosa besar, baik kita dosa kecil. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan tak berhenti kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tak berhenti daripada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengampunan demi pengampunan. Yang pertama kata para ulama, apa yang ada dalam Ramadan, iaitu pengampunan dosa. Ruginya kita apabila kita keluar daripada Ramadan tapi Allah tak ampun dosa, rugi. Yang kedua, apa yang ada dalam Ramadan? Yang ada dalam Ramadan ini adalah apa? Keberkatan. Bulan Ramadan ni bulan yang berkat. Apa maksud berkat? Berkat itu bertambah-tambah kebaikan. Berkat. Okey, bila ketika mana masuk saja Ramadan, saya yakin amalan kita sebelum daripada Ramadan dengan semasa Ramadan tak sama, betul? Waktu sebelum daripada Ramadan, sebelum Ramadan kita baca Quran satu hari satu muka. Biasa. Ada waktu, ada yang tak ada waktu. Kan? Sekejap pergi tu, sekejap pergi ni. Jadi ada yang ada waktu, ada tak ada waktu. Tapi dalam bulan Ramadan, saya percaya semua ada waktu. Dalam bulan Ramadan, Quran ni ramai daripada kita takkan terlepas. Takkan terlepas. Lebih-lebih lagi muslimat. Muslimat ni saya cukup tabik. Kalau kata Quran ni, tadarus Quran memang muslimat. Dia tak macam orang lelaki. Orang lelaki datang masjid 30 orang. Bagi nama wasiat, kita dah bagi 30 orang. Tapi sampai saja malam 25 tinggal 5 orang. 5 orang je yang tinggal. Yang lain semua habis. Royuk dah tak tahu pergi mana. Kan, telefon dah tak angkat dah. Dah tak datang dah. Tapi muslimat dah. Bagi nama 30 orang, kan? Malam yang ke-25 tu nak khatam tu ada 45 orang. Kata mai mana ni? Tengah tu tambah seorang, mai lepas tu tambah seorang. Rupanya saya duk kaji-kaji sebab apa? Oh, dia punya cendera hati dia baik. Kan? Dia dah prepare beg semua, dalam tu ada ni, dalam tu ada tu, kan? Siapa yang khatam lah kali, tunggulah ni habuan dia.
Oh. Jadi beg kita dah tunggu dah nak dapat ni. Dapat ni kadang-kadang, cantiknya beg ni. Saya pernah dapat tahun lepas. Saya mengajar dekat satu surau. Bulan Ramadan, saya tiap-tiap minggu dia orang panggil tadabbur Al-Quran. Tiap-tiap minggu panggil ni. Biasa tiap bulan 2 kali je. Sebulan 2 kali. Bulan Ramadan tiap-tiap minggu saya panggil. Yang lah kelas saya dapat beg. Saya kata beg cantik. Dia kata ni grup tadarus. Oh, rupanya grup tadarus ni memang saya kata. Betul tak? Orang lelaki habis tadarus, beg pun tak ada. Beg pun tak ada. Tu yang tinggal 5 orang. Orang perempuan kan, habis tu sahabat apa 45, beg semua cukup. Kadang-kadang sedia lebih lagi. Dalam tu macam-macam, ada sejadah lah, ada ni kadang macam-macam lah. Tapi ni satu kelebihan. Bagus, tak ada masalah. Kita nak buat benda tu sebab apa? Tarikan supaya orang ni buat benda baik. Walaupun kita dapat benda tu menaikkan semangat kita untuk sentiasa beribadat. Jadi nak ceritanya, bulan Ramadan ni dengan bulan sebelum Ramadan berbeza tak amalan kita? Bisa. Quran kita sebelum daripada Ramadan 1 muka, masuk saja Ramadan 1 juzuk. Kita punya solat sebelum daripada Ramadan dengan semasa Ramadan beza tak? Beza. Sebelum Ramadan kita solat 5 waktu sehari semalam. Solat sunat pun tak. Sebab apa? Tak sempat. Semuanya tak sempat. Tapi masuk saja Ramadan, alhamdulillah semuanya sempat. Kan kita nak berkejaran, kita dapat pahala yang lebih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan solat fardu, pahalanya seumpama dia mendapatkan berlipat kali ganda. Dan barang siapa yang solat sunat, melakukan amal sunat, digandakan pahalanya seumpama pahala wajib. Jadi untung tak kita buat benda sunat? Untung. Sebab Allah ganda pahala wajib. Okay, kita solat rawatib 2 rakaat tu semua sunat tapi dapat pahala wajib dalam bulan Ramadan. Untung tak untung? Untung. Tu yang ramai bekerja. Buatlah juga, buat tak larat pun dirilah juga walaupun atas kursi, boleh juga. Sebab apa? Tak nak tinggal pahala tu. Sebab apa? Sebab amalan kita sebelum daripada Ramadan dengan amalan kita semasa Ramadan berbeza. Sedekah kita. Sedekah ni kalau orang kata orang perempuan memang cukup. Saya ni satu lagi sedekah orang perempuan ni. Orang perempuan sedekah memang cukup bagus. Orang lelaki berat sedekah. Terang, saya orang berat sedekah. Betul tak? Orang perempuan rajin sedekah. Sebab apa? Sedekahnya duit suami. Sedekahnya duit suami. Tolong suami. Bang, tak duit suami lagi. Jadi dia kata, bang, jangan risau. Saya niatkan juga untuk abang. Sebab saya tahu dah abang ni memang pemalas nak sedekah. Betul tak? Itulah ayat asli saya. Jadi bila ketika mana orang perempuan ni dia rajin sedekah. Tapi kita nak cerita sedekah kita sebelum Ramadan dengan semasa Ramadan sama tak? Sebelum ni kita mungkin sikit-sikit. Tapi dalam bulan Ramadan banyak kita bersedekah dalam bulan Ramadan. Bahkan kita tengok masjid dan juga surau, datang sejak Ramadan, tabung tu tiap-tiap hari jalan. Penuh. Subuh jalan, zuhur jalan, asar jalan, maghrib jalan, isyak jalan, lepas tarawih jalan. Sebab apa? Nak bagi peluang kepada orang untuk bersedekah. Untungnya Ramadan apabila kita rajin bersedekah. Jadi sebab itulah namanya Ramadan ini berkat. Bertambah-tambah kebaikan kita. Sebab kerana apa? Dalam bulan Ramadan Allah datangkan bulan yang penuh dengan keberkatan. Yang mana pada bulan yang lain Allah tak bagi. Sebab tu kita pun berat. Tetapi masuk saja Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dalam bulan tersebut berkat. Kita pun berkat bertambah-tambah amal kita di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, apa yang ada di dalam bulan Ramadan? Yang pertama tadi kita sebut tentang pengampunan dosa. Yang kedua kita sebut tentang keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mengawal nafsu kita pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kawal nafsu. Kalau cerita pasal nafsu ni, kita banyak nafsu lah. Okay?
nafsu makan, nafsu banyak. Yang pertama, Allah nak kontrol kita daripada apa? Nafsu makan. Sebab itu puasa kata para ulama, dia bukan sahaja dia menahan diri daripada makan dan minum, daripada terbit fajar sampailah tenggelam. Bermaksud daripada pagi sampai petang kita tak boleh makan. Okay, kalau boleh makan bukan namanya puasa. Puasa itu menahan diri daripada makan dan juga minum. Tak boleh makan. Sebab apa? Sebab kita puas makan. Allah Subhanahu Wa Taala nak latih kita supaya kurang makan bila? Bulan Ramadan. Tapi sayang nafsu makan tu kadang tak hilang juga dalam bulan Ramadan. Dah masuk bazar pula petang tu. Bazar tu pula bukan bawa satu dua. Asal ni nak keluar tu nak beli satu barang. Kan? Tanya nak pergi mana bazar? Nak beli apa? Saya nak beli tu kubah guling dia. Kubah guling ni bulan Ramadan je ada dia cakap. Kuih orang Kelantan. Tapi orang dah confuse. Oh ya. Tanya apa tu? Kubah guling nama dia. Okey, kubah guling. Kalau ikut bahasa kita kerbau guling lah. Letak atas nyok tu guling-guling-guling, dia jadilah kuih. Bila saja masuk Ramadan, dia pun nak cari. Pergi pun cari. Pergi tu jumpa kubah guling. Tapi dalam masa yang sama jumpa benda lain juga. Yang mana yang tak ada dalam bulan tu, dia boleh jumpa dekat situ pada bazar Ramadan. Apatah sekarang lagi makanan viral. Makanan viral. Makanan viral tu, makanan viral ni, makanan viral tu. Rupa-rupanya dalam satu bazar semua pakai nak jual makanan viral. Jadi balik-balik kita ni datang bawa balik tu semua makanan viral. Jadi dah bertambah-tambah makanan. Takut-takut jadi pembaziran. Sebab itu dalam bulan Ramadan Allah latih nafsu kita. Yang pertama nafsu makan. Daripada pagi sampai petang. Pula Allah jadikan kita malam untuk beribadat. Supaya kita ni pun jangan makan banyak. Sebab lepas tu kita nak ibadat. Jadi dalam bulan Ramadan kontrol nafsu makan kita. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan juga nafsu ke atas kita ni apa? Nafsu dosa. Sebab itu sebahagian daripada ulama sebut apa? Puasa ni bukan sahaja daripada menahan diri makan dan minum, tetapi daripada perkara-perkara yang membatalkannya. Iaitu apa? Benda-benda yang boleh mengakibatkan, yakni perkara dosa, sehingga mengakibatkan puasa kita tidak beroleh apa-apa. Hanya apa? Lapar dan dahaga. Yang tu yang kita takut. Bila ketika mana kita puasa, tapi dalam masa yang sama akhirnya kita buat satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka pada saat dan ketika itu pahala kita hilang habis semua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Ramadan ni adalah bulan untuk mengawal nafsu kita ni daripada melakukan perkara-perkara dosa. Kemudian dalam keadaan ketika mana ketiga-tiga ni adalah suatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam bulan Ramadan. Kalau ikut kelebihan Ramadan ataupun intipatinya banyak lagi. Tapi tiga benda ni pun saya nak bawa supaya apa? Kita berbalik kepada ayat Quran tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan ketika mana Allah nak bagi ampun dosa kita ni, Allah ampun dosa kita sampai dalam satu hadis kata Nabi SAW, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kamu iaitu suatu bulan yang penuh dengan keberkatan. Tuftahul abwabul jannah, dibuka segala pintu-pintu syurga. Allah Subhanahu Wa Taala tak buka pada bulan-bulan yang lain, melainkan dalam bulan Ramadan Allah buka pintu syurga seluas-luasnya. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu syurga? Bahkan kata Allah kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menutup semua pintu-pintu neraka. Maksud dia bulan-bulan yang lain pintu neraka ni terbuka. Jadi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala tutup semua pintu neraka. Sebab apa Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala nak masukkan semua hamba ni ke dalam syurga. Kalau boleh jangan tinggal seorang pun yang terlepas masuk ke dalam neraka. Kalau boleh Allah tak nak.
Sebab apa? Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Itulah sifat kasih dan sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Jadi beruntung tak kita? Beruntung. Datang saja Ramadan ini, kita boleh dapat pelbagai nikmat. Pelbagai nikmat. Sebagai contohlah saya nak bagi kita faham. Biasa kita ni dapat nikmat lebih pada hari-hari tertentu. Sebagai contoh. Okey, hari kelahiran kita. Hari jadi. Bila hari lahir kita dapat lebih daripada biasa, betul tak? Hari itu suami kata awak tak perlu masak. Hari ni boleh gantung kuali, kita pergi makan dekat luar. Dia kata, "Oi, nikmat makan kat luar. Nak makan apa saja hari ni, jom kita pergi." Seronok. Sampai pula dekat kedai makan tu ada kek pula. Kita tak dapat kek hari-hari biasa, betul tak? Bukan saja kita nak makan, tak. Biasa kita dapat hari ni, hari yang penuh dengan kenikmatan kita. Ni. Kita dapat hadiah, kita dapat pergi melancong, kita dapat semua lah. Itu semua adalah nikmat yang mana dikurniakan pada hari yang ketika mana kita sambut hari lahir kita. Yang kedua, yang kebiasaan kita dapat nikmat yang kita tak dapat pada hari yang lain, iaitu ketika mana kita menjadi raja sehari. Raja sehari itu semua hidang depan kita. Kan? Biasa tak ada udang yang duduk macam tu pun, ni ada udang yang duduk terlekat kan, naik sikit macam tu. Tak jumpa udang macam tu, melainkan waktu ketika mana kita kahwin. Kan? Kadang-kadang baru ni saya jumpa pula ada satu orang tunjuk kat saya, dia orang buat ketam jadi robot. Ketam tu dia buat sekali jadi robot. Saya tengok, weh, saya kata ni memang lain kan. Ada satu restoran. Dia buat konsepkan makanan seafood, tapi ketam tu dia cari-cari, dia buat macam bentuk robot. Jadi kan, saya kata kreatifnya orang ni. Kreatif. Jadi nak ceritanya, semua itu adalah nikmat yang kita dapat pada hari tertentu. Yang ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi pada kita dalam bulan Ramadan, semua nikmat. Semua nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mahu memberikan balak kepada kita pada bulan Ramadan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala buka segala pintu syurga dan Allah Subhanahu wa taala tutup segala pintu neraka. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasuffidatis syayatin." Dibelenggu segala syaitan. Duduk sebelum Ramadan macam-macam lah. Nak bangun solat duha pun berat. Jadi dia salah ke syaitan. Ni semua salah syaitan. Kan? Tak datang majlis ilmu pun dia kata dia salah ke syaitan. Orang ajak pergi masjid, ustaz ada kuliah ni. Dia kata apa? Minta maaf lah hari ni tak larat. Tadi dah mula dah pakai dah tudung semua. Tak tahulah syaitan datang waktu tu, dia ajak supaya pergi toleh ke tempat lain. Syaitan juga. Kan? Daripada nak mai ke tak jadi pergi kona, pergilah ke shopping mall dan mana tempat yang lain. Salah ke syaitan juga. Tapi dalam bulan Ramadan, syaitan tak ada. Kalau salah ke syaitan juga, saya tak tahulah nak jawab apa. Jangan salah ke syaitan. Sebab apa? Syaitan kena belenggu. Jadi beruntungnya kita pada bulan Ramadan, kita boleh beramal tanpa gangguan. Tanpa gangguan. Saya ada satu orang, seorang pesakit saya ubat seorang pesakit saya. Bulan Ramadan ni, dia cerita ustaz, dia selalu ubat saya. Masuk bulan Ramadan, 2 kali Ramadan dah ubat saya. Punya lama ubat. Dia kata, ustaz, alhamdulillah ustaz, mai saja bulan Ramadan, hilang semua syaitan ni ustaz. Hilang semua syaitan. Dia ni elok, sebelum duduk berdebar lah, rasa tu sakit kepala, berat badan. Masuk Ramadan elok, masuk Ramadan elok. Sebab apa? Allah belenggu segala syaitan. Beruntungnya kita. Sebab itu ketiga-tiganya tadi, ketika mana Allah Subhanahu wa taala bagi pengampunan dosa, Allah jadikan Ramadan itu berkat. Dan yang ketiga, Allah kawal nafsu kita ni dalam bulan Ramadan. Apabila kita keluar sahaja daripada Ramadan, pada saat dan ketika itu kita menjadi orang yang bertakwa. Yang sebut la'allakum tattaqun. Keluar saja daripada Ramadan, insya-Allah kita ni tersenarai sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang perlu kita buat dalam bulan Ramadan? Apa yang perlu kita buat untuk menjadikan Ramadan kita ni adalah Ramadan yang terbaik? Mudah-mudahan walaupun Ramadan ini adalah, andai ia adalah yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima Ramadan kita sebagai Ramadan yang terbaik. Yang pertama apa perlu kita buat? Banyakkan taubat.
Banyakkan taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ni banyak kali. Bahkan Nabi SAW sebut, kata Nabi SAW, aku bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 100 kali. 100 kali Nabi bertaubat. Kita hari ni kadang-kadang nak taubat, tunggu solat taubat. Buat satu dosa, malam tak lagi dah solat taubat. Kadang-kadang tu dia tanya aku, Ustaz, macam mana cara nak solat taubat? Okey, kita pun bagi tahu cara solat taubat. Kan? Kemudian besok ni dia tanya lagi, Ustaz, macam mana cara nak solat taubat? Saya ni kadang-kadang pernah terima. Tadi pun saya cerita dekat jemaah saya dulu. Ada satu makcik ni pernah, saya kuliah satu tempat, dia main tanya saya satu soalan. Okey, dia tanya saya soalan apa? Pasal qada solat. Dia tanya, Ustaz, makcik ni dulu muda-muda Ustaz, makcik banyak tinggal solat. Jadi saya nak tanya, makcik nak tanya kat Ustaz, makcik kena qada solat? Dia tanya. Saya kata, makcik kena qada. Kena qada. Kita ada kemampuan sekarang, qada sekadar kita kemampuan, kita yang mampu qada. Dia kata, jadi makcik kena qada lah, qada. Ustaz doakanlah makcik, okey, kuat boleh qada, insya-Allah saya doakan makcik. Bulan depan saya datang, dia tanya soalan yang sama. Ustaz, makcik kena qada solat tak? Saya kata, makcik kena qada solat, makcik. Makcik, saya nampak ada kemampuan lagi. Ya, makcik mampu. Tapi tu nak tanya Ustaz, kok tak kena qada? Saya tak tahu. Oh, makcik kena qada. Ya, Ustaz kena qada, ya. Bulan lepas pada tu dia mai jumpa saya balik, soalan yang sama. Ustaz, makcik kena qada tak solat? Dalam hati saya dia tanya, makcik ni dah qada ke belum daripada yang pertama? Saya duk tertanya-tanya juga dalam hati ni. Daripada soalan pertama sampai ni dah 3 bulan dah, setiap bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Makcik ni dah qada ke belum? Dia tanya, Ustaz, makcik kena qada tak? Makcik, kalau ikut daripada kita berpegang kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, kita tinggal solat, kita kena qada. Jadi kewajipan kita untuk qada. Jadi kena qada lah Ustaz, kena qada makcik. Jadi lepas pada tu bulan keempat tak tanya orang. Mudah-mudahan dia dah qada. Jadi saya nak ceritanya, bila ketika mana dalam bulan Ramadan atau sebelum daripada Ramadan, apa yang perlu kita buat? Perbanyakkan taubat. Taubat walaupun tiap-tiap hari kita buat dosa. Duk tunggu kadang-kadang buat dosa ni nantilah malam nak solat taubat, tak jadi. Dia kata malam esok pun tak jadi. Jadi bila? Jangan tunggu solat taubat. Okey? Taubat tu bukan semestinya kena solat. Nabi SAW 100 kali satu hari. Dengan apa hari ni kita nak buat bertaubat? Dengan istighfar. Jadi apa perlu kita buat sebelum masuk Ramadan dan dalam bulan Ramadan? Okey, perbanyakkan istighfar. Sekurang-kurangnya 100 kali satu hari istighfar. Okey, sebelum masuk dan masuk dalam Ramadan lagi banyaklah kita tambah. Dan jangan pula kita tinggal solat taubat. Sebolehnya sebelum malam sebelum tidur kita solat taubat 2 rakaat. Kemudian sebab apa? Sebab kita solat taubat 2 rakaat, kita maafkan semua orang dalam hidup kita yang pernah buat salah. Supaya kalau apa-apa jadi pada kita, sekalipun kita meninggal dunia, kita sudah tidak ada sengketa dengan orang lagi. Jadi bertaubat. Yang pertama, banyakkan taubat. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita buat dalam bulan Ramadan? Perbanyakkan solat. Perbanyakkan solat. Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam bulan Ramadan ni satu solat yang mana tak ada pada bulan-bulan yang lain, iaitu solat tarawih. Ada orang mai kita, anak kita kata, "Mak, boleh tak sembahyang tarawih?" Bila? Ni bulan Syaban nak sembahyang tarawih. Tak ada orang, dibuat orangnya sembahyang tarawih bulan Syaban. Solat tarawih hanya pada bulan Ramadan. Jadi bila ketika mana Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita satu bulan yang mana ada di dalamnya satu ibadat yang tidak ada pada bulan yang lain, bermaksud ibadat itu special. Special. Jadi saya nak bagi tahu, kalau hari ni dia kata, Ustaz, saya ni naklah juga berqiyamul lail setiap malam. Tapi Ustaz, malam-malam sebelum ni semua saya tergendala, tak jadi. Hanyut, dah kunci jam tak bangun juga.
Kan? Dah buat macam-macam lah. Tak makan sebelum nak tidur, macam-macam dia buat. Tapi tak terbangun juga. Sebab apa? Keturunan tak bangun tahajud. Betul. Susah sangat kalau jenis keturunan susah nak bangun tahajud. Okeylah, tak apa. Dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu ibadat yang mana pahalanya seumpama kita berqiyam. Iaitu apa? Tarawih. Kita solat tarawih lepas daripada Isyak. Itulah namanya qiyam. Sebab apa? Qiyam ni dia bermula lepas daripada Isyak. Qiyam mulai ni dia bermula selepas daripada Isyak. Jadi bila ketika mana kita bangun untuk berqiyam mulai. Kalau dalam bulan Ramadan kita bertarawih, itu dikira sebagai qiyam mulai dia. Payah sangat bangun tahajud, payah sangat nak solat tu nak solat, tak apalah. Jangan tinggal tarawih. Jangan tinggal tarawih. Ni kadang-kadang kita ni tarawih tu dia buat macam biasa je. Kadang-kadang saya pun tarawih, pergilah dulu nanti. Kadang-kadang orang umpan lagi lah, nak buat kuih raya, sekejap nak buat tu, nak buat ni kan, tarawih nantilah. Kadang-kadang dia nak tarawih sendiri. Tarawih sendiri pun ruyuk, tak jadi juga. Kan, dah tinggal satu malam, esok tinggal lagi, sayang. Sebab apa? Tarawihnya hanya ada pada bulan Ramadan. Dan kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu ibadat khusus dalam bulan Ramadan yang tak ada pada bulan yang lain, bermaksud ibadat itu spesial. Jadi jangan tinggal. Kita tak tahu dalam tu ada apa, tetapi disebutkan oleh para ulama, barang siapa bertarawih seumpama dia berqiyam mulai. Susah sangat tak apa. Bila ketika mana setiap malam kita bertarawih, kita dapat pahala berqiyam mulai. Jadi perbanyakkan solat. Okey, solat tarawih datang, kita solat tarawih, solat sunat kita tambah. Sebelum daripada ni mungkin kita tak solat rawatib. Tapi lepas pada ni kita solat sunat rawatib supaya kita dapat gandaan pahala itu. Dan perbanyakkan solat itu supaya dia menjadi kelaziman bagi kita setelah mana kita keluar daripada Ramadan. Yang ketiga, iaitu perbanyakkan kita membaca Al-Quran. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam bulan Ramadan ini Al-Quran. Dan sebahagian daripada ulama menyatakan bahawa antara kemuliaan Ramadan ini adalah turunnya Quran. Sebab tu dalam bulan Ramadan Jibril turun bertemu dengan Nabi, bertadarus pada setiap malam. Yang kita duk bertadarus tu, kita mengambil daripada sunnah Nabi SAW, bertadarus dalam bulan Ramadan. Sebab tu banyakkan baca Quran dalam bulan Ramadan. Tapi sebelum nak banyak baca dalam bulan Ramadan, daripada sekarang lah kita kena latih. Betul tak? Ni kawan kata nak mula tak satu ni, dia kata tunggu satu Ramadan, dia kata. Oh, dalam hati tu satu Ramadan ni aku nak speed, satu hari satu juzuk. Tapi hari-hari yang berbaki ni satu muka pun tak baca. Masuk Ramadan dia jadi terkejut nak baca tu dia tak jadi juga. Akhirnya tak baca-baca. Jadi bermula sebelum Ramadan, latih diri kita baca Quran. Dan dalam bulan Ramadan kita ganda-gandakan bacaan Quran dia. Sebab apa? Pahala baca Quran ni Allah tak bagi pada tempat yang lain. Seperti mana ibadat-ibadat yang lain kita tak dapat. Tetapi dalam Quran Allah SWT bagi gandaan pahala yang berbeza. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf daripada ayat Al-Quran, falahu ajruhu al-hasanah. Dikurniakan kepadanya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan itu gandaannya 10 pahala. Lalu kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Bermaksud kita baca alif lam mim sahaja kita sudah dapat 30 pahala. Kalau hari ni kita baca satu muka, berapa dah patah perkataan? Berapa huruf yang kita baca? Kalau dalam bulan Ramadan satu hari satu juzuk, kira sendirilah berapa banyak kita dapat. Sebab itu banyakkan baca Al-Quran dalam bulan Ramadan.
Kemudian yang keempat, betul. Yang keempat, perbanyakkan daripada kita bersedekah. Sedekah banyak dalam bulan Ramadan. Sebelum nak masuk sedekah pun latihlah diri. Kita bersedekah walaupun sedikit. Masuk dalam Ramadan, ganda-gandakan pahala kita. Sebab apa? Sebab pahala tersebut Allah Subhanahu Wa Taala lipat kali gandakan dalam bulan Ramadan, yang Allah tak datangkan pada bulan yang lain. Sebab itu banyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Sebab itu juga masjid dan juga surau, mana-mana pun orang, dia buka peluang dalam bulan Ramadan ni supaya kita ni bersedekah. Jangan ceritalah hari ni peluang nak sedekah ni banyak sangat dekat Malaysia. Sekolah tahfiz minta sedekah, rumah anak yatim minta sedekah kan, masjid minta, semua banyak tempat minta. Kita ada banyak ruang dan tempat untuk kita sedekah. Cuma yang penting apa? Kita je nak sedekah ataupun tak. Itu je. Beza dia tu je. Kita je yang nak ataupun tak. Jadi rajin-rajinkan diri kita bersedekah. Okey, dan yang kelima, perbanyakkan kita berdoa. Banyakkan kita berdoa. Sebab apa? Dalam satu riwayat menceritakan ketika mana masuk 10 malam terakhir, Aisyah ni dia datang jumpa Nabi. Aisyah ni datang jumpa Nabi. Kemudian Aisyah ni kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah," dia kata, "apakah amalan yang boleh aku buat dalam 10 malam terakhir untuk mencari Lailatul Qadar ini?" Lalu kata Nabi Allah kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, jangan sesekali daripada kamu meninggalkan doa ini." Apa kata Nabi? Nabi bacakan satu doa, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Nabi suruh ulang-ulang baca doa. Kita duk masuk dalam bulan Ramadan, doa itulah yang imam tu baca. Kita duk ulang-ulang baca. Bahkan ketika mana kita membaca doa dalam keadaan kita ni dalam keadaan uzur syar'i. Orang perempuan, "Ustaz, saya tak boleh ke 10 malam terakhir ni?" Tak apa, berdoa. Itu pun sudah dikira menghidupkan malam Lailatul Qadar. Banyakkan doa. Aisyah, Nabi suruh doa banyak. Kita tak mampu nak bangun, kita kadang sakit lutut, Allah tak bolehlah hari ni, penat sangat. Tak apa, jangan tinggal doa. Jadi banyak baca doa. Banyak baca doa. Mudah-mudahan apabila Ramadan itu pergi, kita dalam keadaan mendapat pengampunan dosa daripada Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarkan kita daripada senarai ahli-ahli neraka, dan Allah letakkan kita pada senarai ahli-ahli syurga. Kata Nabi SAW, ketika mana Jibril turun, Nabi nak naik di atas mimbar. Jibril doa, Nabi amin. Nabi sebut amin, Nabi sebut amin, Nabi sebut amin. Lepas tu sahabat tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang tadi Tuan sebut amin tadi?" Kata Nabi SAW, "Jibril turun." Jibril doa apa? Celaka. Celakalah siapa yang ketika mana Ramadan berlalu pergi, tapi dia tidak mendapat pengampunan dosa daripada Allah. Celaka orang. Jadi jangan sampai kita tergolong dalam kalangan orang ni yang mana ketika mana masuk saja Ramadan, semua benda dia tinggal. Puasa pun tak, solat pun tak, ngaji pun tak, tutup aurat pun tak, semua dia tinggal. Jadi pada saat dan ketika tu tergolonglah dalam kalangan orang yang celaka. Jadi kita yang menjaga puasa kita, kita yang menjaga solat kita, kita yang memperbanyakkan Quran kita, kita tergolong dalam kalangan orang yang mendapat pengampunan dosa, seperti mana kata Nabi SAW dalam hadis yang saya baca sebentar tadi. Keluar saja daripada Ramadan, Allah bersihkan semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ni yang kita nak. Sebab itulah jadikan 5 amalan ini sebagai amalan yang kita nak bawa dan kita nak kecap dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalau andailah Ramadan ini Ramadan yang terakhir kita, ia menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, saya buka pada soalan. Takut ada orang tanya soalan kan? Ada soalan? Tadi Ustaz ada sebut yang Rasulullah SAW ada meminta ampun 100 kali. Bukankah Rasulullah seorang yang maksum? Jadi kenapa dia perlu meminta ampun? Bagus soalan tu. Bagus soalan tu. Okay. Soalan dia adalah Nabi SAW seorang yang maksum. Kenapa Nabi minta ampun? Bagus soalan. Sebab apa? Nabi SAW ketika mana peristiwa dalam satu peperangan,
dalam satu peperangan, ketika mana satu hari, malam hari ni, semua orang tengah tidur sebab esok nak perang. Tiba-tiba Abu Bakar terjaga. Terjaga Abu Bakar dengar bunyi tangisan. Orang sedang menangis. Bunyi teresak-esak menangis. Abu Bakar bangun cari-cari, rupanya dia nampak Nabi SAW sedang bermunajat. Nabi SAW sedang bermunajat. Lalu lepas habis tu, Abu Bakar tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa perlu lagi bermunajat? Sedangkan kamu adalah kekasih Allah. Allah akan tolong." Lalu apa kata Nabi SAW? "Wahai Abu Bakar, walaupun aku tahu bahawa Allah akan tolong aku, tetapi inilah kita sifat orang Islam, iaitu kita perlu meminta kepada Yang Maha Esa. Kita perlu minta, walaupun kita ni adalah orang yang ketika mana dia ni, Nabi ni adalah maksum, Nabi ni kekasih Allah, tetapi Nabi tetap minta. Sebab apa? Itulah yang perlu kita buat. Nabi nak tunjuk pada kita, itulah yang perlu kita buat. Minta doa, munajat pada Allah. Sekalipun hari ni kalau kita rasa kita ni orang baik, kita ni orang alim, tak semestinya kita terlepas daripada dosa. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita supaya memperbanyakkan istighfar. Sebab apa? Kita ni orang yang berdosa. Nabi tak pernah rasa diri Nabi itu maksum dalam keadaan tu. Nabi tak buat benda-benda tu, tak. Sebab apa? Nabi nak menunjuk tu, itulah sifat orang Islam. Itulah sifat seorang hamba dengan seorang Tuhan, iaitu kita saling meminta dan saling kita meminta keampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi Nabi nak menunjukkan sifat itu kepada orang Islam, supaya orang selepas daripada Nabi ni semua buat benda yang sama seperti mana Nabi buat. Okey. Satu lagi soalan. Tak ada. Okey, tak ada. Saya membawa ada. Saya ada dengar ada ustaz yang cakap dah, kalau kita ni banyak tinggal solat ya, kita nak qada solat kan. Lepas tu dia kata kalau kita kena qada solat tu, sampai hatta kalau kita solat tarawih tu, lebih baik kita qada solat-solat kita yang lama-lama itu. Macam ustaz. Betul. Sebab apa kita perlu utamakan yang wajib. Qada solat itu wajib. Solat sunat itu sunat. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena qada dulu yang wajib. Jadi kalau tak habis qada dulu. Semampu mana kita ni. Jangan kita kalau nak buat yang sunat. Jangan kalau buat yang sunat. Walaupun dalam Ramadan datang tarawih, kita qada. Waktu ketika tarawih kita niat qada. Kalau walaupun ustaz, tarawih tu kan ustaz kata dia special kan, hanya dalam bulan Ramadan je yang ada. Tapi kita tak apa, jangan risau. Sebab kita qada itu lebih special daripada pahala kita. Sebab apa? Pahala qada itu wajib. Ingat tu je. Orang banyak tanya saya soalan macam ni tentang qada solat, saya sebut satu saja. Qada solat itu wajib, solat sunat itu sunat. Itu saja. Jadi yang mana kita kena buat? Wajib. tarawih tu tak apa. Tak perlu kita niat tarawih, niatkan qada. Tak apa. Pahala tu tak ada. Ikut imam. Tak ada masalah ikut imam. Tak apa, niat tak sama. Kita niat qada. Ikut je imam, tak ada masalah. Masa solat tarawih tak ada masalah. buat subuh lah. Saya kira kita membangunkan malam, jangan risau. Buat subuh. Buat subuh. Buat subuh supaya banyak. Tu dah ada orang buat kat tu. Alhamdulillah. Jawapan-jawapan tu masih ada orang buat. Betul jawapan tu. Ya, betul. Ya. Jangan risau. Pahala kita dapat. Pahala kita tarawih, pahala sunat. Tak boleh dah. Pahala ketika mana kita berqiyam mulai. Okey, pahala kita qada, kita dapat pahala wajib. Bila ketika mana kita bangun malam, Lagi besar. kita dapat satu lagi dikira pahala qiyam mulai. walaupun kita qada. Jadi kita bangun tengah malam tu, qada lah solat kalau ada. Sebab kita dapat juga pahala kita berqiyam. Betul. Bukan. Tak boleh. Bukan campur niat. Kita niat qada sahaja.
tak perlu niat campur dengan tarawih. Tak boleh, tak Tapi boleh. kita ikut imam dalam Ya. tarawih. Nah, Contoh kita solat subuh. subuh. Okey, kita niat qada solat subuh. Semua 2 rakaat tu solat subuh. Maknanya yang tarawih itu subuh lah. Subuh lah. Jadi kalau tahajud, kita bangun tahajud, kita banyak juga yang tinggal tu. Jadi kita bukanlah niat tu memang qada. Kalau Tapi kita nak buat tahajud. kalau 2 rakaat untuk subuh lah. Ya betul. Tapi kalau kita kata nak, boleh je kita nak maghrib ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kita maghribnya kita 3 rakaat. Boleh. Tapi Tapi boleh bagi 3 salam rakaat. kita naik satu lagi lah. Betul. Tapi orang Kalau kita nak bagi salam sama dengan imam, jadi kita solat 2 rakaat. Dua 2 rakaat. rakaat itu subuh. jelas. Okey. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Makmum imam tak ada masalah. Sekalipun kita qada, tak ada masalah. Okey. Cuma niat solat kita tu. Ingat dalam niat ni ada apa? Qasad, ta'arud, ta'yin. Jadi 3 benda tu lepas. Walaupun kita tak ada makmum atau imam. Okey. Jadi imam makmum tu tak apa tambahan, tak ada masalah. Ustaz, saya pernah buat satu tahlil. Ustazah ni dia kata qada solat ni hanya untuk solat yang perlu diganti dan solat yang termeninggal adalah kita tertidur. Tertidur yang macam kita muda, saja-saja tak solat. Saya faham soalan tu. Boleh tak saya nak pergi tandas sekejap? Panjang, nampak panjang. Puasa kan? Yes. Tak. Okey, baik. Saya jawab pada soalan tadi. Okey. Tentang qada solat ni hanya yang ketika mana kita tertidur. Maksud dia apa? Qada ni hanya dibenarkan untuk atas 3 sebab. Kita 3 sebab ni adalah sebab yang dibenarkan dalam Islam. Apa dia? Ada 3. Yang pertama, seorang yang tidur sehingga dia bangun. Yang kedua, iaitu seorang yang gila sehingga dia waras. Dan yang ketiga, seorang yang terlupa sehingga dia teringat. 3 benda ni. Jadi bila balik kepada soalan tu tadi, orang yang ketika mana dia tertidur. Dia tertidur sebagai contoh. Dia balik tengah hari pukul 12 dia tidur. Dia bangun tu pukul 5 petang. Lama sangat letih. Jadi pukul 5 petang. Jadi dia sudah terlepas solat zuhur. Jadi balik kepada soalan tadi, yang dibenarkan untuk qada solat ini hanyalah hanyalah solat yang kita tadi sebut tadi terlupa, tertinggal atau tertidur. Okey, baik. Balik kepada pandangan daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengatakan bahawa setiap kali kita tertinggal solat, yang pertama kita kena taubat. Kita kena taubat. Okey. Bila ketika mana kita tu tadi dimaafkan pada agama. Okey, jadi waktu ketika mana dimaafkan, kita bangun kembali untuk qada solat. Jadi adakah orang yang tak ni? Yang tak ni. Yang pergi Sengaja. merata ni sampai tak solat kan? Tiap-tiap hari sengaja tak solat. Adakah dia itu terlepas daripada qada solat? Jawapannya tidak. Dia tetap kena qada solat. Mengikut daripada pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, dia kena qada. Okey, sekalipun dia ni memang kaki tak solat, dia kena qada solat. Okey, jadi kenapa orang yang kena qada, orang yang tak tu tak perlu? Betul tak? Sebab bila ketika mana dia sudah berdosa meninggalkan solat, benda yang pertama dia kena taubat. Yang kedua, dia kena qada semampu yang boleh. Ingat, qada ni bukan sampai kita ni tak boleh buat benda lain. Kan, tak keluar sehari ni ambil MC sebab apa? Sebab solat kan, sebab qada. Tak, jangan. Okey, kita buat benda-benda yang lain, kita ambil kesempatan yang lain. Sebagai contoh saya bagi Saya pernah dapat satu maklumat. Satu orang artis kita kenal dia, Nabil Ahmad. Dan Nabil
Nabi Raja Lawak tu. Dia qada time bila? Dia cerita dia qada solat dia waktu ketika mana? Tengah malam. Tengah malam setiap hari dia qada satu hari punya solat. Dia bangun tengah malam, yang time qiyamul lail tu dia tu, kan? Dia solat qada subuh, solat qada zuhur, solat qada asar, solat qada maghrib, solat qada isya. Tiap-tiap hari selama 2 tahun. Non-stop buat macam tu. Jadi siapa yang ada kesempatan boleh buat macam tu. Maksudnya malam hari kita bangun, kita qada satu hari punya. Okey. Esok satu hari pula. Lusa satu hari pula. Bila kita berkemampuan. Ataupun ada orang yang dia nak qada solat setiap kali waktu. Setiap kali waktu. Maksudnya lepas subuh kan nak solat dibenarkan qada boleh tak salah. Tapi dia takut orang tengok. Takut orang tengok pula dia ni bangun berdiri, maksudnya qada lah ni kan. Dulu saya pernah bulan Ramadan. Bulan Ramadan waktu saya duduk seksyen 9. Saya pergi solat di surau. Kemudian ada satu Pak Arab ni. Dia datang tu pakai baju Pak Arab lah kan. Dia pakai macam singlet. Lepas subuh dia berdiri balik. Tiap-tiap hari. Jadi orang pun mula sangka dia ni sembahyang qada lah. Kan? Sebab tak ada solat sunat selepas daripada subuh. Jadi bila masuk saja zuhur. Masuk zuhur kan, dia pun sembahyang 4 rakaat. Sebelum tu dia sembahyang qada zuhur. Kemudian selepas daripada zuhur dia solat lagi 4 rakaat qada asar. Bagus ya kan? Setidaknya nampaklah juga dia sembahyang 4 rakaat yang mana Nabi sebut kan, siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas, Allah haramkan kulit daripada api neraka. Setidaknya orang nampak macam kita ni alim, padahal kita qada. Kemudian bila ketika mana waktu yang lain yang 2 rakaat tu, kita 2 rakaat lah subuh. Mai isyak pun sama, kita pun 4 rakaat isyak. 4 rakaat isyak. Ada solat sunat 4 rakaat selepas daripada isyak. Jadi kita buatlah solat qada. Jadi waktu yang lain kita ambil pula yang kita tak boleh buat, yang solat yang kita kalau buat orang nampak sangat. Antaranya apa? Subuh dengan maghrib. Jadi satu hari kita sudah dapat melengkapkan 5 waktu solat untuk kita boleh. Okey, Allah Taala. Okey, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala berkati pertemuan kita pada pagi ini, dan saya mohon kemaafan sekiranya ada salah dan silap daripada saya, mohon dimaafkan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap itu daripada diri saya sendiri, mengampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma barikna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun kepadamu ya Allah di atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa mertua kami ya Allah, dosa isteri, suami, anak-anak kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa kawan-kawan kami, dosa jiran-jiran kami, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun kepadamu ya Allah daripada dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Kami banyak dosa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, menjelangnya Ramadan yang bakal tiba ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon kepadamu ya Allah agar dikurniakan kepada kami kesihatan yang baik sepanjang kami berada dalam bulan Ramadan itu ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah keberkatan-Mu ke atas kami sepanjang kami berada di dalam bulan Ramadan itu nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah kami insan yang soleh dan taat kepada perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ada daripada kami ya Allah yang sedang menderita sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah ya Allah. Ada daripada kami ya Allah yang sedang menderita masalah hutang ya Allah, Kau bantu langsaikanlah ya Allah. Ada daripada kami ya Allah yang sedang dalam keadaan masalah yang dialami dalam kehidupan ini ya Allah, Kau permudahkanlah masalahnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada tempat kami meminta melainkan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kubur kami ya Allah daripada taman kepada taman-taman syurga ya Allah. Dan janganlah Kau jadikan kubur kami ya Allah daripada kawah kepada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Allah agar diberkati hidup kami ya Allah, diteguhkan iman kami ya Allah, dikurniakan kepada kami kesabaran yang tinggi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada tempat kami meminta melainkan kepada Engkau ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, birahmatika nastaghis. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ke atas diri kami ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ke atas diri kami ya Allah. Kami mohon keredaan-Mu ke atas diri kami ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.